Amina ajar ya. Umi Abang Amina boleh ajar Lukman. Boleh. Kan Kak Lukman betul Kak Amina bagi patung. Patung Gitu. apa? Bagi patung Kak Lukman boy. Okey lah, Luqman jadi good boy lah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Teacher harap semua dalam keadaan sihat lah. So, hari ni sebenarnya teacher saja je mau ajak borak-borak tentang bagaimana teacher sediakan mental anak teacher untuk dapat adik. Sebab sebenarnya ada yang tanya, Amina, dia tak jealous kah? Dia tak tantrum kah? Itulah biasalah kan kanak-kanak. Tapi sebelum tu, bagi yang belum kenal teacher, salam pengenalan. Nama teacher Noi. Teacher merupakan ibu kepada 2 orang cahaya mata, Siti Aminah yang berusia 4 tahun 6 bulan dan juga Muhammad Luqman yang berusia 3 bulan. Dan sebenarnya teacher juga merupakan seorang pendidik awal kanak-kanak dan teacher mempunyai sebuah tadika di Tawau Sabat. Okey, bagaimana teacher sediakan mental dan emosi anak sulung untuk dapatkan adik? Alright, ini teacher just share pengalaman lah kan. Aminah ni sebenarnya dia seorang yang manja. Okey, tapi dalam masa yang sama dia suka berkawan. Lepas tu dia lepas 4 tahun tu dia rasa boring lah. Dia selalu tanya bila dapat baby, bila dapat baby. Sebenarnya bukanlah dia mau dapat adik pun, tapi dia suka dengan baby, dia suka main dengan baby. Pernah makcik dia belikan dia patung baby kan. So dia namakan, dia siap jagalah konon-kononnya. Kenapa lah buka seluarnya? Dia mau bewak. Sebab dia mau bewak. Apa tu nak? Tempat berak kata. Iya. Oh, pandainya pe betul. Bewaknya. Siapa? Konon-kononnya lah jaga. So sebelum teacher mengandung lagi, sebenarnya Aminah ialah yang pertama bagi hint dengan teacher. Dalam perut Umi ada baby ni kan. Tapi masa tu macam ingatkan dia just main-main ataupun saja mungkin dia teringin betul dapat baby kan. So teacher macam iya ke? Tapi bila teacher dapat tahu teacher pregnant, perkara pertama yang dalam fikiran teacher, macam mana bagi tahu Aminah ni, macam mana mau sediakan Aminah ni, sebab kita punya keadaan dan situasi akan berbeza lah bila dia dapat adik nanti. Rutin pun akan berbeza. Lepas tu dari segi perhatian pun akan berkurangan kan. Sebab Aminah dia 4 tahun, boleh kata jadi anak satu-satunya, manjanya tu. Tiba-tiba dapat adik, teacher risaulah kan. Nanti macam mana lah Aminah ni. So ada beberapa perkara yang teacher sebagai pendidik awal kanak-kanak belajar dan teacher rasa teacher share lah macam mana teacher sediakan mental Aminah. Okey, yang pertama yang teacher buat ialah of course lebihkan bonding time dengan Aminah masa teacher pregnant. Ditakdirkan kan sebenarnya waktu teacher pregnant ni teacher mabuk teruk. Macam cakap teruk tu tak adalah teruk yang sampai masuk hospital, tapi boleh kata teruk jugalah kan. So masa untuk Aminah tu memang jadi kurang lah. Okay, jadi macam dia jadi anak terbiar. Dan teacher terpaksa pergi ke rumah ibu, stay dekat rumah ibu, dan Aminah stay dengan abahnya lah. Okay, so kami akan jumpa kadang-kadang tu atau malam ataupun hujung minggu lah baru dapat jumpa dengan Aminah. So masa teacher pregnant lagi, first thing yang teacher selalu lebihkan ialah bonding dengan dia lah. Bila masa dapat jumpa dengan dia tu kan, masa tu lah teacher lebihkan bonding. Sebab teacher selalu cerita dengan dia, okay, Aminah bakal dapat adik. Okay, so
bila kita selalu cerita and then selalu cakap dengan dia lah, walaupun lepas ni Aminah dapat adik, Umi sayang Aminah. Aminah kan kakak, Aminah kan anak Umi, mestilah Umi sayang dan sebagainya lah. So first thing yang kita kena buat bila anak tu dah bakal dapat adik ialah sebenarnya kita sepatutnya lebihkan bonding time dengan anak pertama sebelum kehadiran anak kedua. Sebab once anak kedua sudah lahir lah kan, once anak kedua sudah ada, of course perhatian kita tu akan lebih kepada baby. So anak pertama akan jadi macam terabai lah buat sementara waktu, sementara baby tu membesar kan. So pertama sekali memang lebihkan bonding. Ada waktu je dengan dia, memang betul-betul teacher luangkan masa lah bonding dengan dia. Kalau boleh suap dia makan, bagi mandi kan, bila ada peluang jumpa. Tapi boleh nampak lah Mina waktu teacher pregnant tu memang agak kuat tantrum. Alamak, adik bangun. Okey, sekejap. Tada, Luqman muncul lagi. So teacher buat sharing je, adik Luqman bangun kan. Hai, senyum-senyum. Okay, so itulah kita sambung bonding time dengan anak pertama tu perlu dilebihkan. Yang kedua teacher buat, sebenarnya teacher masa teacher pregnant mengandung Kak Luqman tu, teacher selalu cerita dengan Aminah. Aminah dulu kan masa Aminah kecil, macam ni lah Umi mengandungkan Aminah dalam perut Umi. So yang tips yang kedua teacher boleh bagi ialah selalu share momen-momen masa anak tu kecil dan ceritakan dengan anak yang pertama tu lah. Okay, untuk bagi dia tahulah, oh dulu masa dia baby macam ni lah. Kenapa? Sebab bila anak kedua tu lahir kan, kita senang untuk relate tau. Kita macam bagi tahu, sekarang ni momen adik. Okey? Sekarang ni adik yang pula mau menyusu. Aminah kena sabar sikit gini-gini. Sebab dulu masa Aminah kecil, Aminah pun macam tu juga. So Aminah ni dia sudah berusia 4 tahun kan. Bila 4 tahun tu kira macam tahap umur yang kita boleh nego dengan anak lah, kita boleh ceritakan. Sebab kemahiran kognitif diorang pun walaupun belum berkembang dengan sangat-sangat pesat, tapi sebenarnya boleh faham kalau kita cerita macam tu kan. Kita gunalah bahasa yang simple. Kalau ada simpan gambar-gambar lama lagi bagus. Macam teacher memang simpan semua gambar Aminah daripada baby. Teacher pun seorang yang suka ambil video masa dia baby kan. Macam mana teacher berkomunikasi dengan dia masa dia baby, main-main dengan dia masa dia baby, tu teacher tunjukkan balik dengan dia. So bila kita tunjukkan balik momen-momen kita dengan dia waktu dia kecil tu, sambil-sambil tu kita ceritalah nanti bila adik lahir, beginilah Umi kena attend adik, okay, Umi kena jaga adik. So Aminah pun kenalah juga bersabar. Tak boleh lah masa Umi jaga adik, Aminah pun panggil-panggil Umi, contoh macam tu. Awal-awal lagi masa mengandung lagi teacher sudah ceritakan. Lepas tu yang seterusnya, kita kalau boleh elak untuk sakat anak lah. Okay, sebenarnya daripada mengandung lagi pun kita sebenarnya sudah kena mengelak. Kenapa nak? Okay, kita kena elak untuk daripada suka sakat-sakat dia lah. Kan selalu kan orang kan selalu buat macam tak disayang sudah dia ni begitu kan. Tak lama lagi dia dapat adik, tak disayang lah dia ni. Kalau boleh kita macam elak lah untuk cakap begitu dengan anak. Walaupun kita rasa macam saja je main-main. Tak, sebenarnya usia 4 tahun ni perkembangan emosi diorang pun tengah berkembang dengan pesat. In fact sebenarnya waktu ni lah kita kena jaga emosi diorang. Sebab masa ni diorang dalam fasa untuk sukar untuk kawal, okay, emosi tu kan. Kalau tantrum memang tantrum lah kan. So kita elakkan lah, janganlah
paling bagus kita just acknowledge dia as anak sulung, and then raikan dia, bagi tahu dia even ada adik nanti pun kakak tetap disayang, macam tu. Janganlah pergi bergurau-gurau macam tak disayang sudah. Lepas tu dia pun nangis. Sebab nanti akan masuk dalam belief system dia, bila adik keluar nanti perhatian Umi, kasih sayang Umi akan berbelah bahagia. Walaupun sebenarnya kita bergurau kan. So elakkanlah bergurau yang begitu kan. Okay, next yang teacher buat ialah rutin social story. Okay, social story ni teacher memang selalu buat dengan Amina. Teacher pilih masa sebaiknya lah sebelum tidur tu kan. Kita buatlah story time dengan anak. Okay, read aloud dengan anak. Okay, teacher sebenarnya memang biasakan Amina untuk read aloud lah setiap malam sebelum dia tidur. So teacher pun masa teacher mengandung tu, teacher dah mula pilih buku-buku. Sorry nak. Mulalah pilih buku-buku yang sesuai untuk ceritakan kepada dia yang dia bakal jadi kakak. So antara buku yang teacher paling suka, sebenarnya favorite Amina jugalah buku ni, I'm a Big Sister. Okay, so kenapa teacher sebenarnya mau tunjuk buku ni, tak apa, nanti teacher tunjuk. Okay, so inilah dia buku I'm a Big Sister. Kenapa teacher suka buku ni? Sebab ilustrasi dia tu menarik lah. Tengok kebetulan gambar budak perempuan dengan adik baby boy, so memang sesuai lah. Teacher beli dekat Shopee, nanti teacher akan link lah description kan. So yang ini memang teacher bacakan dengan Mina buat read aloud, dan dia boleh relate lah dengan diri dia. Dia boleh cerita balik. Nanti ada baby, nama dia Muhammad Luqman. Lepas tu ceritakanlah kita one big family, ada Abah, ada Umi, ada Amina, ada Luqman, loving each other. Macam tu lah. So best kan buku ni? Okay, dalam buku ni memang sejak baca dengan dia tu dia mula dapat gambaran lah. Okay, sebab isi buku tu pun menarik kan. So dia sudah dapat gambaran nanti kalau adik Luqman lahir, dia kena buat apa. So bila cakap tentang tantrum pula, okay, kita memang sesama elak lah. Okay, anak memang dia ada potensi untuk tantrum. Sebab anak di usia especially 6 tahun ke bawah ni, diorang respon kita dengan emosi kan. Sebab memang diorang punya kemampuan untuk berfikir secara logik masih kurang lagi. Okay, belum develop dengan baik lagi otak yang bahagian logik tu. So of course memang diorang akan rasa cemburu. Okay, this kind of feeling memang kita tak boleh lari lah. Jangan cakap kanak-kanak, kita pun kalau kita rasa orang yang kita sayang tu macam kurang perhatian dengan kita sebab ada orang lain, of course kita rasa cemburu juga kan. So itu memang tak boleh elak lah. Tapi apa yang kita boleh buat ialah bersedia. Okay, bersedia seawal mungkin. Okay, untuk kita boleh handle dengan senang lah. Alright, so Alhamdulillah so far ini pengalaman teacher lah. Amina kalau masalah bergaduh-gaduh dengan adik tu ataupun jealous yang teramat sangat tu, Alhamdulillah tiada lah. Mungkin sebab jarak kehamilan teacher yang pertama dengan yang kedua ni boleh kata jauh jugalah kan. Tapi kalau ada antara korang yang ada kandungan tu dekat, mungkin boleh try jugalah tips yang teacher bagi ni. Okay, sebenarnya tak salah pun kalau kita sharing dengan anak kita punya journey kan, supaya dia pun involve sekali. Okay, sebenarnya tu salah satu tips jugalah, kita bagi anak involve dengan rutin jaga adik tu. Macam Amina dia memang suka lah ambilkan pampers, tolong adik, tolong kakak, tolong teacher
buang pampers, okey, ambilkan bedak adik, okey. In fact dia suka sebenarnya bila teacher bagi mandi adik, dia pun mau join bagi mandi sekali, okey. Ini kalau dekat ni lah, itu kalau berdua dengan teacher lah. Kalau dia sudah jumpa cousin-cousin, memang bye-bye, goodbye adik. Kan Luqman? Ya, sebenarnya untuk kita kurangkanlah adik kakak tu meragam kan, sebenarnya kena perlukan sokongan suami jugalah. Okey, so kita boleh cakap dengan kakak, okey, macam teacher memang cakap dengan kakak, Aminah, kalau Umi tengah handle adik, kalau ada apa-apa Aminah pergilah dengan Abah kan, Abah boleh tolong. Contoh kadang-kadang tu kan, bila kita tengah busy dengan adik, di situlah dia pun sibuk kan. Sebenarnya tu dia minta perhatian lah kalau sudah macam tu kan. So memang kita perlukan bantuan suami lah. So kita discuss dengan suami betul-betul, okey. Kalau boleh bantu dalam menguruskan anak-anak lah. Sebab bila kita dalam pantang especially, okey, memang baby memerlukan perhatian kita sepenuhnya. Okey. So anak-anak yang pertama tu, anak kedua tu akan jadi terbiar sikit lah. So kita perlu, kalau boleh kita dapatkan sokongan suami ataupun sokongan orang lain lah, sokongan keluarga terdekat. Okey, jangan takut lah cakap, alah baru begitu pun tak dapat jaga. Tak, sebab memang bila kita ada baby, terus kita punya perhatian tu memang all the time pergi ke baby, especially 3 bulan pertama tu lah kan, baby masih kecil, memang perlukan kita punya ni. Rasanya Luqman pun tak sedesa sudah ni. Yang paling penting, kita jangan ada mindset mau anak tu cepat matang lah, terutamanya kalau anak tu baru berusia 4 tahun 5 tahun. Kita kena bagi mereka masa untuk adapt, bagi anak kita tu masa untuk terima, okey, rutin yang berubah, okey. Jangan terlalu macam kita rasa kita mahu anak kita tu matang cepat. Kadang-kadang kan kita kan macam gitu. Kita tercakap lah marah-marah kan, Aminah ni tak pandai faham kah kan, Umi dengan adik ni. Sebab teacher pun macam tu juga sebenarnya. Tapi kita kena ubah mindset lah. Anak ni belum matang, dia tengah dalam proses pembelajaran. So bagi peluang, bagi ruang dan masa untuk dia belajar. InsyaAllah lama-kelamaan dia akan adapt lah dengan rutin yang baru. Kan Luqman? Ya Luqman. Luqman minta layan. Ya, minta layan. Alright. So itu je lah perkongsian daripada teacher. Semoga perkongsian ni bermanfaat lah kan. Okay, rasanya itu je untuk hari ni. Kita jumpa in the next video. Okay, untuk yang rasa macam video-video teacher yang begini, even borak-borak macam ni bermanfaat, bolehlah subscribe. InsyaAllah kita akan borak-borak lagi tentang tips penjagaan kanak-kanak, terutama usia 7 tahun ke bawah lah. Alright, so jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum semua.